Nama saya Dr. Manimala Selvinaika. Saya seorang pakar perubatan bidang histopatologi dan ahli statistik bidang meta-analysis. Ini bukan satu EBM video yang biasa saya buat. Ini adalah satu social commentary. Dan sebelum bermula, saya ingin menyatakan ini berdasarkan pengalaman saya dan bukan apa-apa bukti secara research. Ya. Pengalaman saya sebagai pengamal perubatan. Now, baru-baru ini selepas COVID ini bermula, saya kenal pasti beberapa trend dia yang bermasalah di antara pengamal perubatan. Bukan semua orang, segelintir daripada mereka. Okay? So, ini membuat orang awam tidak puas hati dengan kelakuan pengamal perubatan ini. So video ini saya buat untuk memberi sedikit keterangan kepada masalah-masalah yang diwujudkan oleh pengamal perubatan. Ya. Now, pengamal perubatan bergaduh antara diri mereka adalah amat biasa. Contohnya pada tahun 2016 kita nampak satu pergaduhan besar di antara Editor-in-Chief Lancet dan BMJ. So ini adalah biasa sebab that is how science works. Okay? Tapi pengamal perubatan bergaduh dengan orang awam, mencaci orang awam, membuli orang awam. Ini semua tidak boleh dibenarkan. Okay? Ini adalah sangat unethical. Okay, kenapa kita susah nak menangani isu ini? Okay, di dunia perubatan ada satu mitos yang sangat besar, iaitu semua doktor, semua graduan dari semua negara adalah sama tahap dari segi kompetensi dan ethics. Okay, ini jelas adalah satu penipuan. Right? Dalam satu negara pun ada perbezaan di antara universiti dalam negara itu juga. Okay? Tapi kita tak boleh cakap. Kalau kita cakap, kita orang jahat. Kita menghina. Okay, so sebelum tu saya nak kata, saya ini graduan dari India. India adalah sebuah negara sedang maju, developing country. Dan saya sangat bangga menjadi graduan dari India. Okay? Sebab kita tengok sekarang, satu negara yang paling successful dalam COVID ini adalah India. Kes dia sudah turun. India juga adalah satu di antara pengeluar vaksin yang terbesar di dunia. So saya bukan hina siapa-siapa berdasarkan universiti yang anda datang dari. Okay? Cuma ini pengalaman saya. Now, yang pertama ialah sistem yang mewujudkan doktor. Okay? Nah, setengah negara kalau kita nak buat medicine, kita harus ada hard sciences di form 6, iaitu maths, physics dan chemistry. Lepas tu kena buat entrance exam. Lepas tu mungkin ada interview dan sebagainya. Tapisannya sangat strict. Di setengah negara tidak. Okay? Form 5 dah boleh masuk. Dan lepas tu di universiti dia buat tapisan lah. So, ini mungkin mewujudkan bezaan dari segi kompetensi, right? Dan yang kedua adalah kurikulum. Di setengah negara masih mewujudkan kurikulum yang traditional atau integrated. Okay? Dan setengah negara sudah beralih kepada kurikulum seperti self-directed learning, problem-based learning, communication skill dan sebagainya. So, biasanya hanya negara Asia secara amlah, tapi of course ada perbezaan. Negara Asian countries, government university sahaja mampu mengadakan sistem tradisional atau integrated. Ini sebab di negara barat kos tenaga pengajar sangat tinggi. Right? So dia tak mampu ada surgeon yang duduk untuk PBL ke tak. So dia buat sistem yang di mana dia boleh menggunakan tenaga pengajar yang bukan doktor. So ini pun akan mengadakan perbezaan dari segi kompetensi graduan. Ya. Yang ketiga, ada negara yang mewajibkan regulatory standard. Siapa boleh mengajar medical student? Di setengah negara, anda hanya boleh mengajar medical student kalau surgery ke, pharmacology ke, virology ke, anda mesti adalah seorang pakar perubatan. Okay? Di setengah negara
terutamanya di negara barat di mana kos tenaga pengajar sangat tinggi. Mungkin dia juga ada gunakan pengajar yang bukan pakar perubatan, right? Mungkin dia microbiologist tapi dia bukan medical microbiologist. So ada perbezaan di antara universiti di negara maju dan negara tidak maju. Okey, kadang-kadang negara maju lebih baik, kadang-kadang negara kurang maju yang kos tenaga pengajarnya kurang lebih baik. Okey. So kita tak boleh cakap semua orang sama dari semua segi. Masalah yang kedua yang sangat besar di antara kalangan pengamal perubatan adalah masalah medical ethics. Ramai pengamal perubatan langsung tidak faham istilah medical ethics. Okay? Ini sudah pergi ke tahap yang sangat teruk. Sampai di tahun 2010, Kongres United States terpaksa membawa undang-undang yang dinama Physician Sunshine Act untuk regulate doktor. Diregulate siapa yang bayar you wang. Sebab dia takut you bercakap mengikut siapa yang membayar kamu wang. Okay? So, masalah ethics di antara kalangan pakar perubatan bukan masalah yang kecil. Okay? Saya tidak kata semua pengamal perubatan tidak beretika. Sama sekali tidak. Kebanyakan mereka beretika yang baik. Tapi ada juga golongan yang agak besar yang mempunyai masalah etika. Ya? So, mungkin Malaysia pun kita kena membawa satu regulation macam ini untuk mengawal siapakah membayar pengamal perubatan kita. Okay? Masalah kedua yang saya melihat di alam social media ini adalah ketidakada kepakaran. Okay? Now, di medicine, suka tak suka, kalau kita nak buka mulut dan bercakap, kita mesti ada kepakaran. Okay? Dan sebagai pengamal perubatan, kalau kita medical officer, kita ada kepakaran sendiri. Ya, kita boleh buat video macam mana pakai mask ataupun apakah ciri-ciri klinikal COVID. Tapi tidak boleh, medical officer tidak boleh bercakap pasal COVID vaksin lah, spike protein lah, mRNA lah. Kenapa? Sebab ini bukan hanya satu pakaran. Ini satu sub-pakaran. Maksudnya, bila selepas membuat MBBS, anda perlu membuat satu degree seperti mungkin Clinical Masters in Pediatrics. Lepas itu, anda kena membuat satu kursus yang dipanggil Clinical Immunology atau Clinical Genetics untuk 3 lagi tahun. Okay, so it's a third degree. So pengamal medical officer yang belum capai tahap itu adalah tidak beretika untuk menyebarkan fake news di kalangan orang awam, ya. Dan especially bila benda ini sangat baru, yang macam vaksin-vaksin ini sangat baru. Kita baru adanya untuk 6-9 bulan. So biar pakar saja bergaduh. Biar mereka bergaduh, tukar note, tukar data. Lepas tu kita akan tahu. Dalam setahun atau 2 tahun kita akan tahu apakah situasi sebenar. Ya, so tak payahlah MO yang bagi lecture on mRNA dan spike protein dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang saya lihat, okay, bukan saja di Malaysia tapi di negara lain pun, adalah kelakuan yang macam hampir ke kelakuan kriminal ataupun something di antara pengamal perubatan dan juga pakar perubatan. Beberapa tahun dahulu kita mendengar ada satu pakar perubatan yang membuat gangguan seksual kepada stafnya. Ada kita dengar pakar perubatan yang hantar SMS lucah kepada pasien. Ada mendengar pakar perubatan yang hilang saman di mahkamah, ya, dia terpaksa membayar beberapa ratus ribu kerana memfitnah orang awam. Dan ada juga satu pakar yang ada contempt of court kerana bercakap pasal isu yang dia tidak harus cakap. So we seem to have a problem with kita punya pengamal dan pakar perubatan. Mungkin dia golongan kecil, tapi ini golongan yang bermasalah, ya. Dan kalau kita keep on saying that all medical graduate are the same,
kita tak boleh kenal pasti apakah masalah di each university dan membuat dasar untuk membaikkan ini. So kita mesti brave enough to say that no, not all graduates, medical graduates are the same. We identify apa masalah dan kita membuat penambahbaikan. Okay? Satu lagi isu adalah cyberbullying. Saya dulu tak keluar di Facebook ataupun social media. Saya sibuk, okay, buat kerja saya. Tapi sekarang okeylah, saya dah tua. So saya keluar untuk saya bukan frontliner. So saya tolong untuk buat review research paper dan sebagainya. Dan saya melihat ada pengamal dan pakar perubatan yang secara terus-menerus menyerang orang awam. Okey, kita kena tahu perkara ini. Nak vaksin atau tidak vaksin itu hak seorang individu. Okey, sepanjang pengamalan saya tidak pernah memaksa ataupun tidak memaksa orang mengambil vaksin. Saya membagi tunjukkan yang baik. Bila saya sudah bervaksin, saya tahu kerajaan hendak menggalakkan vaksin. So selepas saya bervaksin, saya letak di Facebook untuk memberi galakan kepada orang. Tapi saya tak pernah paksa ke, menyuruh orang ke, atau kata jangan vaksin ke, tak ada. Itu adalah tugas wakil rakyat. Kalau kerajaan hendak membuat mandatory vaksin, wakil rakyat yang kita elect akan membuat keputusan itu. Bukan urusan doktor. Dan pengamal perubatan pun mesti faham. Dan medical profession pun kita ada banyak masalah. Kita sendiri menjadi membawa maut kepada pasien. Takkanlah pengamal dan pakar perubatan tidak mengenai istilah medical reversal yang di mana sudah dikenal pasti, yang ada banyak di antara prosedur dan perubatan yang kita bagi yang menjadi membawa maut kepada pasien, ya. So kita harus meluangkan masa untuk menangani isu ini. Tak payahlah kita pergi kacau pasien, paksa dia vaksin ke, paksa dia ambil statin ke, letak stent ke. Itu semua bukan tugas kita. Okey, kita jaga pengamalan perubatan kita. Kita tengok apa kadar perawatan kita yang harus ditambah baikkan. Okey, itu tugas kita. Now, ramai pasien tanya saya apa nak buat dengan doktor-doktor yang cyberbully dan buat kecoh macam ni. Now, di setengah negara medical profession adalah self-regulating. Maksudnya di Malaysia ini, medical profession, Malaysian Medical Council hanya ada ahlinya hanya doktor. Okay? Di setengah negara, doktor tidak dipercayai lagi. Okay? So dia sudah berubah. So macam General Medical Council United Kingdom, separuhnya adalah doktor dan separuhnya adalah orang awam untuk menjaga kepentingan orang awam, ya. So bagi saya ini adalah satu ciri yang baik. Okay, so bila kita melihat kelakuan pengamal dan pakar perubatan yang buruk macam ini, saya rasa lebih baik kita pun berubah kepada non self regulated. Maksudnya kita pun bawa masuk orang awam ke dalam Malaysian Medical Council. So benda-benda ni boleh cepat ditangani, ya. So like I said, ini bukan untuk memberi gambaran buruk atau apa-apa menghina siapa-siapa, tapi ini keterangan untuk orang awam kenapa anda dapati ada segelintir daripada pengamal dan pakar perubatan yang berkelakuan buruk. Okey. So apa yang anda boleh buat ialah pergi kepada wakil rakyat anda dan meminta untuk satu undang-undang seperti Sunshine Act for Physician diwujudkan, dan juga anda boleh minta yang Malaysian Medical Council diubah untuk ada ahli yang dari orang awam untuk menjaga kepentingan orang awam. So sekian, terima kasih.